Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pahang terbang ke Miri, bau bersama si bunga pekan. Aneka pembentangan kita dengari. Kolokium kajian tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Muhammad Khairul Afif bin Abdul Majid dari SK Kincir, Pekan Pahang Darul Makmur untuk Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2020. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Miri, Sarawak atas penganjuran Kolokium Peringkat Kebangsaan kali ini. Tajuk kajian tindakan saya ialah teknik di jari meningkatkan kemahiran penukaran 3P, pecahan, perpuluhan dan peratus serta PJI panjang jisim dan isi padu matematik tahun 6. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan, didapati murid-murid tahun 6 menghadapi masalah dalam UP1, ujian penilaian 1, yang mana berdasarkan kepada analisis item yang dijalankan, mereka ini tidak dapat menjawab soalan berkaitan dengan 3P, panjang, pecahan perpuluhan peratus 3P, saya ringkaskan sebagai 3P, dan juga panjang jisim dan isi padu atau saya sebutkan sebagai PJI. Jadi mereka tidak dapat menjawab 3P dan PJI ini dengan lancar, seringkali melakukan kesilapan, dan apa yang dilakukan, mereka mengambil masa yang terlalu lama dan kesannya mereka tidak dapat menjawab soalan pada arah sederhana dan juga aplikasi dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bagi fokus dalam kajian ini untuk membantu murid tahun 6, tajuk matematik, yang mana rangkuman topik dia ialah 3P. Seperti yang dinyatakan tadi, pecahan perpuluhan peratus, 3P, dan juga panjang jisim dan isi padu, PJI. Yang mana kita sedia maklum, tajuk 3P ini dia saling berkait dan ia datang daripada perpuluhan. Biasanya penukaran unit, penukaran daripada pecahan kepada peratus, pecahan kepada perpuluhan, ia sangat saling berkait. Dan juga PJI, ia melibatkan unit, kilometer kepada meter, bagi tajuk isi padu, liter kepada mililiter, bagi tajuk jisim pula, kilogram kepada gram. Ia adalah perkara yang saling berkait daripada segi nilainya, walaupun unitnya berbeza, nilainya tetap sama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fokus kajian kita pada kali ini, kita juga menetapkan objektif, iaitu ada dua objektif, sama ada umum dan juga khusus. Untuk umum, kita nak bagi murid-murid ini tingkatkan kemahiran mereka dalam tajuk 3P dan juga PJI. Manakala objektif khusus, kita nak meningkatkan, pertama, meningkatkan kemahiran penukaran 3P tadi dan juga PJI. Kedua, kita nak meningkatkan minat murid. Dan yang pasti, yang ketiga ialah kita nak meningkatkan amalan profesionalisme perguruan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan sasaran untuk kajian ini ialah murid seramai 11 orang. Di SK Kincir, muridnya tak ramai. Dalam satu kelas tahun 6, MAWA, kita ada 11 orang sahaja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam melaksanakan kajian ini, kita melihat dahulu masalah yang dihadapi. Berpunca daripada pertama, kita lihat daripada pertama, tinjauan masalah kita ialah berdasarkan pada ujian penilaian 1, yang kedua latihan bertulis, dan yang ketiga pemerhatian dalam bilik belajar. Berdasarkan pada ujian penilaian 1, kita dapati keputusan yang kurang merangsangkan. Berdasarkan kepada latihan bertulis pula, kita lihat latihan berkaitan adalah kurang sempurna, murid tak dapat jawab dengan sempurna. Kemudian latihan itu ada setengah soalan yang ditinggalkan, barangkali mereka mungkin tak faham. Dan berdasarkan pada perhatian, kita lihat murid kurang aktif untuk terlibat. Apabila kita bagi soalan berkaitan dengan 3P dan PJI ini, kadang-kadang mereka dilihat seperti kurang aktif. Barangkali kurang motivasi kerana mereka masih lagi rasa macam benda ni susah, sukar, dan juga secara sebelum ini mereka menggunakan
teknik yang mungkin dia lambat untuk menjawab soalan tersebut. Dan untuk merancang tindakan, konsep yang kita gunakan adalah kita membantu meningkatkan kemahiran murid ini dengan menggunakan gaya pembelajaran yang meraihkan semua gaya pembelajaran VAK. Berdasarkan teori gaya pembelajaran VAK, Visual, Auditory dan Kinesthetic, teknik ini kita raihkan semua murid yang mempunyai gaya pembelajaran tersebut. Dan pastinya topik yang berkaitan adalah pecahan perpuluhan peratus serta PJI, panjang, jisim dan isi padu. Apa yang menariknya, penggunaan bahan bantu belajar dan juga alat bantu mengajar, kita menggunakan jari. Satu bahan yang mana secara normalnya dan secara kebiasaannya, murid-murid yang normal dapat digunakan dalam pembelajaran mereka, dan mereka dapat gunakan jari ini bila-bila masa sahaja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menjalankan ujian pra terlebih dahulu, yang mana kita menyediakan 20 soalan dan murid-murid dikendaki menjawab soalan tersebut. Dan berdasarkan pada analisis kepada ujian pra didapati pencapaian murid-murid adalah kurang memperangsangkan, lemah dan juga dilihat tidak mencapai penguasaan yang baik. Seterusnya kita melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran yang mana guru menjadi mentor dan murid-murid pula mengikuti pembelajaran tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya ingin kongsikan bagaimana pelaksanaan teknik di jari ini supaya ia dapat memberi sedikit pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mana teknik ini diaplikasikan? Terdapat beberapa jenis pecahan yang perlu dikuasai oleh murid dalam pecahan perpuluhan dan peratus. Begitu juga dengan panjang, jisim dan isi padu. Apakah pecahan tersebut? Baiklah. Yang pertama ialah per 10. Untuk per 10, kita akan menggunakan 10 jari. Pecahan per 10, setiap 1 per 10 bersamaan dengan 10% dan juga bersamaan dengan 0.1 dalam perpuluhan. Untuk panjang, jisim dan isi padu, 1 per 10 kg bersamaan dengan 100 gram. Untuk pecahan per 2, kita gunakan 2 tangan. Yang mana pada 2 tangan ini ada 5 jari pada sebelah kanan, 5 jari pada sebelah kiri. 1 per 2 bersamaan dengan 50%, juga bersamaan dengan 0.5 dalam perpuluhan. Sebagai contoh, 1 per 2 kilometer bersamaan dengan 500 meter. Pecahan per 5. Baiklah, gabungkan kedua-dua belah tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Gabungkan, ia akan menghasilkan 5 padanan jari. 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5, 5 per 5. 5 bersamaan dengan 20% bersamaan dengan 0.2 dalam perpuluhan. Per 5 liter bersamaan dengan 600 ml. Untuk per 4. Per 4, kita menggunakan daripada gabungan dua tangan ini, dapat kita lihat terdapat 4 celahan jari. Jika saya tunjukkan di sini, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4. Untuk membina peratusan bagi pecahan per 4, dimulakan dengan nilai 2 dan diakhiri dengan 10. Untuk nilai di tengah-tengah, 2 tambah 3 ialah 5, 10 tolak 3 sama dengan 7. Selang-selikan 5 sifar, 5 sifar. Itulah peratus yang terbentuk.
Bagaimana pula dengan perlapan? Baiklah. Dengan menggunakan dua-dua belah tangan, dapat kita lihat terdapat 8 celahan jari. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Teknik bagi membina peratusan padanan pecahan perlapan. Gunakan kembali padanan peratusan dalam pecahan perempat yang telah kita pelajari tadi. Pastikan titik perpuluhan diletakkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah pembelajaran dan juga pengajaran menggunakan teknik jari ini dilaksanakan, kita telah melaksanakan satu ujian selepas pelaksanaan tersebut dikenali sebagai ujian POS, dan alhamdulillah berdasarkan pada keputusan yang terhasil, keputusannya agak baik dan juga memberangsangkan, dan kita buat perbandingan di antara ujian pra dan ujian POS. Memangnya berlaku peningkatan yang ketara dalam kalangan murid kerana mereka sudah dapat menguasai dan mengaplikasikan teknik ini dengan baik sekali. Sebagai akhirnya, dalam perbincangan kita lihat teknik ini memangnya dapat membantu murid. Seterusnya dia meraihkan murid-murid dengan pelbagaian gaya pelajaran, VAK tadi, visual, auditory dan kinestetik, yang mana teknik ini sememangnya apabila kita aplikasikan dalam bilik darjah, murid-murid akan melakukan aktiviti hands-on, akan menyebut, akan melihat bahan bantu iaitu jari mereka sendiri, mendengar dengan pengulangan, dan pastinya murid-murid dapat menguasai teknik ini. Dan teknik ini fleksibel untuk diaplikasikan di mana-mana sahaja sesuai sebagai bahan bantu pembelajaran, dan murid-murid boleh aplikasi untuk pembelajaran kendiri. Dan sebagai cadangan untuk kajian akan datang, saya lihat teknik ini wajar untuk disebarluaskan melalui ICT, dan bahan sokongan terutama dari segi latihan pengukuhan juga dapat digunakan dengan menggunakan ICT supaya ia lebih mampan, lebih fleksibel untuk diaplikasikan. Kita buat integrasi antara pembelajaran secara ICT dan juga menggunakan secara hands-on. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, kesilapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pejabat pendidikan daerah Miri atas penganjuran e-Colloquium ini. Terima kasih atas perhatian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.